Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari Natal ini, saya akan membicarakan tentang teori moral alamiah yang dicipta Chong Ah Fook pada 2017. Ia merupakan suatu respon terhadap dikotomi, kelonggaran dan kesan bertindan dalam teori pengkaedahan Melayu yang dicipta Hashim Awang pada tahun 2002. Chong Ah Fook cuba menghilangkan dikotomi serta kelonggaran dalam pengkaedahan Melayu tersebut. Mari kita sama-sama lihat sama ada beliau berjaya memenuhi hasrat itu. Chong Ah Fook menjelaskan pemisahan dua pengkaedahan alamiah dan keagamaan dalam pengkaedahan Melayu menimbulkan kesan kontradik daripada kenyataan bahawa masyarakat Melayu itu tidak dipisahkan dengan agama Islam. Sewajarnya kedua-duanya wujud dan diwujudkan menyatu secara integral. Demikian juga dengan pendekatan dalam bahagian masing-masing. Pengkaedahan alamiah dan keagamaan, terdapat tiga pendekatan yang diwujudkan daripada masing-masing pengkaedahan alamiah dan keagamaan. Kewujudan pendekatan itu ada yang bertumpang tindih dan mengulang perkara yang sama, jadi sukar untuk menentukan fokusnya. Oleh itu, kajian yang menerapkan teori ini belum ada yang menggunakannya secara umum sebagai suatu kesatuan, iaitu keseluruhan teori pengkaedahan Melayu. Chong Ah Fook 2017. Jadi itu adalah hasrat beliau, iaitu mengatasi kekurangan dalam teori pengkaedahan Melayu. Justru itu teori moral alamiah ini dibentuk untuk mengisi kesenjangan tersebut. Teori moral alamiah ini bukan saja ingin menjenamakan semula teori pengkaedahan Melayu, tetapi juga mendedahkan sifat hakiki masyarakat Melayu yang sangat intim dengan alam dan keteguhan kepercayaan kepada agama. Oleh sebab itu, pembahagian seperti dalam teori pengkaedahan Melayu itu tidak lagi dilakukan. Semuanya disatukan secara integral dalam satu kelongsong baharu. Teori ini bertolak daripada prinsip utama teori ini ialah karya sastra ialah kejadian alam yang mengandungi bentuk, proses, sistem, estetik dan kegunaan sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang mengandungi naratif di dalamnya. Kejadian alam itu bersebab, bermatlamat serta bermanfaat. Alam yang dimaksudkan itu mencakupi bumi, langit serta sistem planetnya, meliputi kosmogoni dan kosmografinya yang dilihat dari perspektif masyarakat Melayu Islam. Chong Ah Fook 2017. Jadi yang penting dinotakan pada tahap perbahasan ini ialah Chong Ah Fook menganggap sastra itu adalah sebahagian daripada alam. Kita akan lihat sama ada tafsiran ini adalah betul ataupun ada kelemahannya. Seterusnya, Chong Ah Fook menjelaskan tentang konsep sastra sebagai alam ini seperti berikut. Kejadian alam itu bersebab, bermatlamat serta bermanfaat. Jadi Chong Ah Fook menghubungkan aspek alam
dan manfaat. Maka sastra baginya juga yang merupakan sebagian dari alam itu seharusnya bermanfaat. Seterusnya beliau menyambung, semua kejadian dan objek alam itu dinamakan sebagai unsur alam. Semuanya itu adalah juga dengan izin Tuhan. Antara ciptaan manusia itu ialah karya sastra dalam teori moral alamiah. Alam yang dimaksudkan di sini bukan saja objek atau alam itu per se, tetapi juga segala interaksi, interpretasi, dan integrasi alam secara horizontal dan vertikal, termasuklah proses dalam hubungan tersebut serta kesannya. Dengan itu, teori moral alamiah melibatkan elemen pengarang, karya iaitu teks dan pembaca. Unsur alam semesta itu termasuk seniman atau pengarang dan juga khalayak atau pembaca. Agak luas tafsiran sastra sebagai alam ini, dan kita akan menganalisis sama ada pandangan ini dapat dipertahankan ataupun tidak. Di samping itu, penteori menjelaskan perihal konsep moral alamiah. Moral dalam konteks teori moral alamiah ini bukan moral yang difahami umum, iaitu pengajaran atau panduan, tetapi lebih menekankan ilmu kehidupan, pengetahuan, dan pengalaman yang terdapat dalam karya sastra. Dalam proses penciptaan alam ini terdapat pengalaman yang boleh dijadikan pengetahuan. Proses itu membentuk pengalaman dan ilmu yang boleh dimanfaatkan atau berfaedah. Demikian juga dengan kejadian manusia dan unsur alam yang lain. Hal ini berlaku juga dalam penciptaan karya sastra. Di situlah juga letaknya keindahan sesuatu karya sastra itu. Jadi berdasarkan teori moral alamiah, sesuatu karya sastra itu mestilah berfaedah dan indah. Kedua-duanya wujud berdampingan dan tidak pernah berpisah. Chong Ah-Fook 217. Pandangan Chong Ah-Fook ini agak serupa dengan pandangan Hashim Awang dalam teori pengkaedahan Melayu, iaitu mengaitkan alam, sastra dan faedah. Dalam konteks teori pengkaedahan Melayu, perkataan yang digunakan adalah pendekatan gunaan. Natijahnya, teori moral alamiah menawarkan konsep dan prinsip berikut yang didakwa penteori bersifat integral atau sebati. Pertama, perihal karya sastra sebagai sebahagian daripada alam. Saya petik sedikit saya dulu. Teori moral alamiah melihat karya sastra itu sama konsepnya dengan alam ciptaan Tuhan. Kejadiannya berstruktur, dinamik, dan ada kesatuan, keselarasan, dan keharmonian, kepelbagaian dan keindahan estetik, serta yang penting mempunyai kepentingan kepada manusia. Perbezaan antara kedua-duanya ialah kejadian karya sastra itu berlaku atas kehendak atau restu Tuhan melalui usaha manusia tertentu atau terpilih, iaitu pengarang atau penulis. Kedua, karya sastra dianggap sebagai mimpi yang perlu ditafsirkan makna dan tersurat dan tersirat. Serupa dengan teori pengkaedahan Melayu. Chong Ah-Fook menjelaskan, teori ini melihat isi karya sastra seperti mimpi dan di dalamnya berkemungkinan ada dua lapisan makna, tersurat dan tersirat. Isi tersurat ialah lapisan permukaan dan yang tersirat pula lapisan dalamannya. Untuk mendapatkan makna tersirat, pembaca perlu peka mentakbirkan elemen penting pada karya yang terdapat dalam lapisan permukaan seperti watak, perwatakannya, termasuk tindakannya, peristiwa yang signifikan dalam naratif serta bentuk karya sastra.
agak serupa juga dengan teori pengaedahan Melayu, di mana karya sastra itu dikaitkan dengan tafsiran pada mimpi yang bukannya bersifat psikologikal tapi yang mempunyai wawasan. Ketiga, mengenai kemanfaatan karya sastra. Penteori menjelaskan teori ini dapat digunakan untuk menganalisis kemanfaatan karya sastra. Kemanfaatan yang lebih penting itu ialah ilmu dan pengalaman yang terdapat dalam karya sastra. Kedua-dua perkara tersebut menjadikan karya sastra itu berkonsepkan kepustakaan dan berhikmah untuk manfaat manusia. Konsep ilmu yang terkandung di dalamnya tidak sama dengan ilmu dalam disiplin sains. Ilmu dalam karya sastra lebih dinamik dan tidak akan ketinggalan zaman. Keempat, perihal sastra yang memberi pengajaran daripada pengalaman manusia. Chong Ah Fook menjelaskan teori ini berpendapat bahawa isi karya sastra dapat dilihat melalui tindakan serta interaksi watak dengan alam. Interaksi ini mewujudkan peristiwa dalam cerita yang bukan saja menjadi pengalaman watak tetapi juga menyediakan contoh dan teladan, perbandingan dan iktibar kepada pembaca. Pengalaman ini akhirnya akan menjadi pengetahuan kepada pembaca yang boleh digunakan sebagai panduan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang terakhir, kelima, mengenai karya sastra sebagai terapi jiwa yang menawarkan motivasi. Teori moral alamiah mementingkan isi dan juga bentuk. Hal ini selari dengan falsafah alam ciptaan Tuhan yang semuanya bersebab dan mempunyai kepentingannya masing-masing walau bagaimanapun buruk sekalipun keadaan fizikalnya. Kedua-dua elemen tersebut mewujudkan tiga teras utama, teras kebajikan, ketakwaan dan ketatasussilaan dalam karya sastra. Dengan demikian, teori ini mengangkat karya sastra pada tahap yang tinggi kerana karya sastra itu dianggap boleh memanusiakan manusia, iaitu karya sastra boleh mengubati jiwa dan emosi manusia, memperkaya motivasi, mampu mentransformasikan tindakan, memberikan pulangan rezeki dan yang lebih penting mentauhidkan Allah. Chong Ah Fook 2017. Saya mengalu-alukan usaha Chong Ah Fook mencipta teori yang berusaha mengatasi dikotomi kelonggaran dan kesan bertindan yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu ciptaan Hashim Awang. Dalam hal ini, teori ini telah berjaya memberi fokus dan mencipta satu ekosistem konseptual yang padu antara Tuhan, alam, pengarang, teks dan pembaca. Namun seperti teori ciptaan Hashim Awang yang diremajakannya, teori moral alamiah ini hanya menawarkan kerangka konsep yang belum mencapai tahap kerangka teori dengan kaedah atau garis panduan yang jelas bukan saja dalam bentuk melihat karya tetapi menganalisisnya juga. Dari segi penilaian karya, teori ini mengajukan kepentingan menonjolkan kemanfaatannya berupa ilmu dan pengalaman tetapi tidak menawarkan kaedah dan garis panduan untuk melaksanakan penilaian tersebut. Selain meninjau kebajikan, ketakwaan dan ketatasussilaan yang dicedok daripada teori pengkaedahan Melayu juga, tapi tidak diperincikan dengan jelas. Seterusnya, teori ini mengatakan kepentingan melihat isi dan bentuk dalam karya tetapi tidak menjelaskan bagaimana menjejak dan menilai aspek budaya iaitu isi dan aspek formalitik sastra iaitu bentuk atau estetika dengan tuntas, rinci dan menyeluruh. Selain itu, konsep karya sebagai mimpi juga disadur daripada teori pengkaedahan Melayu yang mengaitkan ciri mimpi dengan firasat tapi tidak menghuraikannya dengan jelas juga. Dari segi falsafah, saya ada masalah dengan satu konsep yang diutarakan oleh Chong Ah Fook.
Terdapat kemusykilan yang mendasar perihal gagasan bahawa karya sastra ialah sebahagian daripada unsur alam. Konsep yang sama juga dijadikan landasan bagi teori pengkaedahan Melayu. Biarpun dijelaskan bahawa unsur alam yang dimasukkan bukan hanya alam per se, tetapi merangkum interaksi, interpretasi dan integrasi serta proses penciptaan yang diilhamkan olehnya, hujah yang mendukungnya belum meyakinkan saya. Hakikatnya manusia diberi kebebasan untuk memilih dan mendukung amanah sebagai khalifah di muka bumi yang tidak diberikan kepada ciptaan lain kecuali jin. Kebebasan mencorak dan mencipta tersebut melahirkan budaya dalam kehidupan dan masyarakat. Budaya ini kemudian membina tamadun jika berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan yang murni dan sejati. Makhluk lain tidak mencipta budaya maupun tamadun. Maka saya berpendirian bahawa karya sastra ialah hasil mimesis, iaitu peniruan, dan poesis, iaitu pengkaryaan manusia yang mungkin saja berinspirasikan unsur alam yang pelbagai, yang kemudiannya menghasilkan budaya. Namun budaya bukan unsur alam. Perbezaan makna dan implikasi yang ketara ini tidak dihuraikan dan dibahaskan dalam konsepsi penteori bahawa karya sastra ialah sebahagian daripada unsur alam. Bagi saya terdapat dissonance dan ketidaksesuaian yang jelas. Sastra bukan alam, sastra adalah budaya. Jadi disitulah ketidaksetujuan saya perihal konsep sastra sebagai alam ini. Bagi saya kesenjangan tersebut sebanyak sedikit menimbulkan persoalan yang tidak terjawab dalam teori ini. Jadi dalam usaha untuk mengatasi dikotomi dan kekaburan dan kekurangan dalam teori pengkaedahan Melayu, teori moral alam alamiah ini juga mewarisi problematika perihal kaitan sastra yang disamakan sebagai sebahagian daripada alam. Padahal sastra hakikatnya bukan sebahagian daripada alam. Sastra adalah hasil budaya. Jadi itulah pandangan kecil saya terhadap teori alamiah ciptaan Chong Ah-Fu. Kita dapat menghargai usahanya untuk meremajakan teori pengkaedahan Melayu, tetapi di samping itu tafsiran beliau itu tidak dapat mengatasi problem atau permasalahan falsafah yang mengaitkan sastra sebagai sebahagian daripada alam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.